أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sebaik-baik tempat, dan mudah-mudahan Allah jualah yang juga menempatkan kita pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, pada malam ini marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah yang ke-10 di dalam Al-Quran, yaitu merujuk surah Yunus, surah Nabi Yunus, ayat yang ke-15, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Surah Yunus ayat yang ke-15. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dan apabila dibacakan kepada mereka, yakni merujuk kepada kafir musyrikin Mekah, ayatuna, akan ayat-ayat kami, yakni dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda. Lalu Rasulullah mengajak, menyeru dan mendakwahkan ayat-ayat tersebut kepada kafir musyrikin Mekah, yang mana sifat-sifat ayat Al-Quran itu ialah bayyinat, sifat yang terang, yang nyata, lagi terbukti kebenaran dan kesempurnaannya. Qala allazina la yarjuna liqa'ana,
Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, "I'ti bi Qur'anin ghairi haza au baddil." Datangkanlah kepada kami suatu kitab selain daripada Al-Quran ini, ataupun gantikanlah ayat-ayatnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Sesungguhnya tidak layak bagiku, ataupun tidak patut bagiku, tidak berhak bagiku, an ubaddilahu, untuk mengubahnya, untuk menggantikannya, min tilqa'i nafsi, daripada pihak diriku sendiri, ataupun tidak patut bagi aku untuk mengubah dan menggantikan ayat-ayat Allah ini mengikut kemahuan diriku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilai. Dan sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut dengan azab Allah di hari yang agung, di hari yang besar, merujuk kepada hari kiamat. In asaitu rabbi, sekiranya aku mendurhakai akan Tuhanku. Baik. Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinat. Apabila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat kami, firman-firman kami yang bersifat terang, nyata, yang telah terbukti kebenaran dan kesempurnaannya. Ayat ini adalah merujuk kepada sikap yang telah ditunjukkan oleh golongan kafir musyrikin Mekah apabila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usaha untuk mengajak mereka, menyeru mereka dan mendakwahkan mereka kepada Islam. Nabi nak dakwahkan mereka kepada tauhid yang sebenar. Nabi nak mendakwahkan kepada mereka agar mengikuti syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama untuk menyeru kepada mereka agar meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan yang telah mereka lakukan dari sudut penyembahan kepada patung-patung dan berhala-berhala. Jadi ayat ini nak memberikan panduan kepada kita bahawa mereka ini menolak, mereka ini membangkang. Mereka nak tolak siapa? Mereka nak bangkang siapa? Mereka nak tolak dan nak bangkang kepada penyeru dan orang yang mendakwahkan hal tersebut kepada mereka. Siapa dia? Tak lain dan tidak bukan menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi datang kepada mereka membawakan hujah-hujah, dalil-dalil, perkara-perkara yang rasional, yang dapat diterima oleh sesiapa pun yang mempunyai akal yang waras. Tetapi kerana hawa nafsu, kerana bangkangan dan penolakan, mereka telah menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua yang harus kita fahami ialah bila kita melihat tersirat daripada ayat ini, maka menjadi kewajipan bagi kita juga untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia. Dengan kata lain, kita menggunakan konteks Al-Quran ini untuk mengajak manusia lain, menyeru manusia lain dan mendakwahi manusia lain dengan bersumberkan daripada Al-Quran. Kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan di sini menunjukkan kepada kita suatu benda dan perkara yang cukup besar bagi manusia-manusia yang ingin memahami, iaitu hujjah dan dalil menunjukkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan bersifat dimiliki oleh satu-satu golongan, bukan bersifat dimiliki oleh satu-satu puak ataupun grup. Dengan kata lain, kalau sekiranya untuk memudahkan urusan dakwah Nabi, ada baiknya Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran ini dan mendakwahkan konteks Al-Quran ini kepada mereka yang sudah memeluk agama Islam. Itu lagi senang untuk Rasulullah. Ataupun Rasulullah mendakwahkan Al-Quran ini untuk sahabat-sahabat yang dah mengucap 2 kalimah syahadah, lagi senang kerja Nabi. Ataupun mendakwahkan Al-Quran ini kepada sahabat-sahabat yang bersedia untuk menerima segala ketentuan daripada syariat Allah, baik berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangannya. Itu menjadi lebih mudah bagi Nabi penerimaan terhadap orang yang Nabi nak seru, yang Nabi nak ajak, yang Nabi nak dakwah. Tetapi Islam bukan demikian sifatnya. Islam ini datang dengan wahyu daripada Allah. Kalau kita tengok melalui peristiwa ini, bagi sesiapa yang faham, Rasulullah mendakwahkan Islam, Rasulullah membawa hujah-hujah dan dalil Al-Quran ini kepada golongan musyrikin Mekah yang nyata disifatkan oleh Allah mereka ni tak mau, yang disifatkan oleh Allah mereka menolak, yang disifatkan oleh Allah mereka membangkang. Kalau kita faham seolah-olah buat rugi masa saja, habiskan duit, habiskan penat lelah kita, habiskan titik peluh kita, nak bagi tahu, nak ajak kepada manusia yang sememangnya melawan, membangkang dan tak mau menerima benda yang kita nak ajak. Itulah Al-Quran. Sebab itu kita selalu baca dalil-dalil berkenaan Al-Quran ketika musim Ramadan yang lalu. Antaranya Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ayat ni cukup jelas pemberitaan daripada Allah bahawa bulan Ramadan, satu bulan yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai kelebihan dan fadilat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang mulia tersebut Allah telah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang juga disifatkan malam yang dimuliakan di sisi Allah, malam Lailatul Qadar. Tengok ayat seterusnya, hudan linnas. Dan sifat Al-Quran ini ialah untuk memberi hidayah. Sifat Al-Quran ini nak bagi petunjuk linnas, kepada kesekalian manusia, kepada keseluruhan manusia. Jadi Al-Quran ini datang sebagai pemberitaan, sebagai penyeruan kepada seluruh manusia. Tidak kira sama ada manusia itu beriman ataupun tidak, yang mempunyai penisbahan pada agama ataupun tidak, yang sanggup untuk menerima ajaran Al-Quran ataupun mereka yang menolak dan membangkang ajaran Al-Quran. Yang pastinya Allah turunkan Al-Quran ni nak bagi hidayah, nak bagi petunjuk kepada all of the manusia ni, all of the human ni. Ini berbeza dengan penurunan kitab-kitab sebelum ini. Bila kita sebut penurunan kitab Taurat kepada Nabi Musa, pengkhususannya hanya lebih kepada golongan Bani Israel. Kitab Zabur pengkhususannya hanya lebih kepada Bani Israel. Kitab Injil pengkhususannya lebih kepada Bani Israel. Tetapi bila Allah turunkan Al-Quran, hudan linnas. Jadi menjadi kewajipan bagi Rasulullah
bila Al-Quran yang Allah bagi tahu ni akan jadi petunjuk dan hidayah bagi sekalian manusia, maka menjadi amanah Rasulullah, tanggungjawab Rasulullah juga untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini kepada golongan musyrikin Mekah. Walaupun terlihat pada zahirnya lawan, terlihat pada zahirnya membangkang, terlihat pada zahirnya menolak, tapi itulah amanah dia. Jadi kita hari ini mengambil intipati, mengambil rumusan dan pengajaran, kita juga kena membacakan ayat-ayat Al-Quran ini kepada manusia lain. Kita tidak mahu dakwah berkontekskan Al-Quran ini sekadar berlegar-legar di kalangan kita sahaja, orang-orang Islam sahaja. Tetapi lebih jauh, dakwah ini harus diteruskan kepada manusia lain yang berada di luar sana. Tidak kira apa agamanya, tidak kira apa pegangannya, tidak kira apa kepercayaannya, Al-Quran ini harus disebarkan dan difahamkan kepada manusia lain. Baki lagi, sama ada mereka nak menerima, sama ada mereka nak menolak, itu bukan kerja kita. Yang nak bagi hidayah, yang nak bagi petunjuk, sama ada mereka nak menerima atau nak menolak, itu adalah kerja Allah. Tugas kita dakwahkan benda ni pada mereka agar sampai pengetahuan, keilmuan Al-Quran ini kepada manusia lain. Baik. Sifat Al-Quran ini ialah bayyinat. Sebab itu menjadi kewajipan bagi kita. Bila kita nak mengajar atau mengajak manusia lain kepada Al-Quran, kita seharusnya memahamkan mereka apakah makna-makna Al-Quran, apakah maksud-maksud Al-Quran, apakah bentuk-bentuk tafsiran Al-Quran, dan lebih jauh kena sebut tentang sifat ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Yang disebutkan Allah di sini ialah bayyinat, yang bersifat nyata, yang bersifat jelas, yang bersifat terang, lagi terbukti kebenarannya dan kesempurnaannya, datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kepada keseluruhan manusia. Bukanlah perkataan-perkataan ini lahir, yang direka-reka, yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas bagi kita untuk memahami bahawa Nabi Muhammad tugas dia hanyalah sebagai penyampai kepada ayat-ayat yang Allah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala allazina la yarjuna liqa'ana, dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata. Kenapa Allah menggunakan frasa seperti ini? Padahal Rasulullah tu berhadapan dengan golongan kafir musyrikin Mekah. Kenapa tidak digunakan ayat selepas itu? Bila dibacakan ayat-ayat kami pada mereka, maka berkatalah golongan kafir musyrikin Mekah. Tapi Allah tidak menggunakan istilah tu. Allah menggunakan berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Baik. Al-Quran ini bila didakwahkan kepada manusia lain, kita dapat lihat secara jelas dan pasti di dalam pentas sejarah dan kehidupan manusia, ada yang menerimanya dan ada yang menolaknya. Bila kita faham seperti itu, sebenarnya dalam ayat ni Allah menggunakan frasa golongan yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah ni dah pada kali yang ketiga. Allah ulang-ulang frasa orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Baik, antara sifat yang dimiliki oleh golongan kafir musyrikin Mekah ialah tidak mempercayai akan hari kebangkitan. Dalam kepala mereka ni tak ada tentang persoalan kiamat.
Dalam kepala mereka tak ada persoalan bila kita ni mati dan meninggal, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah buat kali yang kedua, untuk diadili, untuk dihakimi segala tindak tanduk amalan dan segala perbuatan kita. Kerana dalam kuliah yang lalu saya sudah menyebutkan, kerana sifat yang dimiliki oleh golongan musyrikin Mekah ini ada 3 benda. Pertama ialah mereka tidak didatangi oleh Nabi dan Rasul. 1. Yang kedua, tidak pernah diturunkan kepada mereka sebarang kitab walaupun sebiji. Dan yang ketiga, tidak ada penisbahan agama kepada mereka. Ini antara 3 sifat yang dimiliki oleh golongan musyrikin Mekah. Pertama ialah tidak ada Nabi ataupun Rasul, yang mana yang paling last, paling jauh pun berakhir pada Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Lepas pada tu segala perutusan para Nabi dan Rasul banyak berlaku kepada Bani Israel. Sampailah keturunan yang terakhir Nabi Allah Ismail, baru datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, tidak pernah diturunkan kepada mereka walaupun 1 kitab. Dah Nabi pun tak mari, Rasul pun tak mari, kitab apa lagi nak datang? Auto lah. Yang ketiga, tidak ada penisbahan agama. Ni berbeza dengan yang ada Nabi, yang ada kitab. Sekurang-kurangnya ada penisbahan agama, nama dia Yahudi. Ada penisbahan agama, nama dia Nasrani. Tetapi orang-orang kafir musyrikin Mekah berandalkan kepada apa? Kepercayaan yang ditinggalkan oleh warisan nenek moyang mereka. Apa yang tak boleh, apa yang boleh, apa yang menjadi adab, hanyalah mengambil daripada nenek moyang mereka, tidak dinisbahkan pada mana-mana agama. Baik, bila benda 3 ni tak ada, secara automatik bagaimana seorang manusia boleh mampu atau berupaya untuk memahami tentang hari kebangkitan? Satu-satunya sumber yang kita ni boleh percaya, boleh terima, boleh hadam tentang hari kebangkitan ialah melalui wahyu daripada Allah. Hak cerita pasal hari kebangkitan ni contoh ialah Al-Quran. Adanya Nabi Muhammad yang datang menyampaikan, mensyarahkan tentang hari kiamat, sifat-sifat hari kiamat, kedatangan hari kiamat. Kalau tak ada wahyu, memang kita tak ada information dan ilmu pun. Cuba bayangkan pada satu kaum yang Nabi pun tak mari, kitab pun tak ada, penisbahan agama pun tak ada. Jadi nak percaya benda ni macam mana? Memang tak akan. Dia berbeza dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka ada Nabi, mereka ada kitab. Sebab tu dalam ayat 4 surah Al-Baqarah dia sebut apa? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita tak sah sembanglah tentang penyelewengan agama tu, tapi dari sudut akhirat mereka berkeyakinan akan adanya hari akhirat. Kerana ada Nabi bagi tahu, dalam kitab yang turun pun bagi tahu hari kiamat, hari pembalasan. Dalam agama pun membahaskan adanya kebangkitan buat kali yang kedua. Mari hak tak ada 3 benda ni, nak faham lagu mana, nak tahu lagu mana? Memang tak ada. Jadi berbaloilah mereka menolak. Sebab itulah Allah menggunakan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Baik. Sama ada mereka menolak untuk bertemu dengan Allah, ataupun mereka ni tidak yakin dan tidak percaya untuk bertemu dengan Allah. Secara umum bila kita berbahas tentang golongan-golongan seperti ini, kita boleh mengambil pengalaman. Kita hidup atas dunia ni sebagai manusia contoh. Kita dah melihat pengalaman yang dilawati oleh sepanjang zaman sebagai contoh. Tidak kira apa status, apa jenis manusia yang pernah Allah utuskan di atas muka bumi ni.
sama ada ia bersifat sebaik-baik manusia, utusan Allah, para nabi-nabi dan rasul sebagai contoh. Adakah salah seorang daripada mereka kekal hidup bersama kita sampai hari ini? Tak ada. Tu pun kita sebut atas dasar mereka sebaik-baik manusia yang menjadi pilihan Allah untuk diangkat jadi nabi, untuk diangkat jadi rasul. Mari Nabi Adam pun dah wafat meninggalkan kita. Mari Nabi Nuh dah wafat meninggalkan kita. Mari Nabi Musa dah wafat. Sampailah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dah 1400 tahun lebih meninggalkan kita. Kita tolaklah, kecualikanlah yang ditangguhkan umur seperti Nabi Isa tu. Tapi bila Nabi Isa the second coming pun akan diwafatkan oleh Allah, tak terkecuali. Bahkan nama-nama besar yang Allah garis dan senaraikan dalam Al-Quran dari sudut tokoh-tokoh yang soleh, Luqmanul Hakim, adakah hidup bersama kita hari ini? Ni orang baik, orang soleh, dah wafat. Zulkarnain dah wafat. Nama-nama lain yang baik, yang soleh dah wafat. Begitu juga dengan nama-nama yang mempunyai status dan karakter yang berbeza daripada golongan awal tadi. Yang jenis zalim, yang jenis memerintah kuku besi, Namrus. Walaupun dia mempunyai kerajaan yang besar, pemerintahan yang hebat, hidup sekali dengan kita hari ini, tak ada, meninggal. Fir'aun, lemah. Marilah di Kianusun, raja hak hidup zaman Ashabul Kahfi, mati. Marilah Abu Jahal, mati. Marilah Abu Lahab, mati. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi pun wafat. Jadi atas pengalaman tu pun kita dah boleh baca bahawa kita hidup akan mati. Dah banyak kali kita ulang persoalan dia ialah apakah value, apakah nilai, apakah signifikan kalau setiap kematian itu berakhir dengan semata-mata kematian. Maksudnya semua manusia berakhir dengan kematian yang tidak akan dibangkitkan kembali. Jadi apa nilai dan apa value dia kalau kita ni Allah tak bangkit kembali? Jadi apa signifikan Allah utuskan nabi-nabi dan rasul untuk memberi pencerahan kepada umat tentang kelurusan tauhid kepada Allah, tentang bimbingan syariat daripada Allah, anjuran dalam bentuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bagaimana pula Rasulullah menerangkan setiap arahan dan perintah dan tegahan-tegahan daripada Allah. Apa nilai daripada hal tersebut sekiranya keseluruhan manusia hanya berakhir dengan sebuah kematian yang kemudian tak ada apa-apa? Jadi macam tak ada nilai. Mari Rasulullah cerita benda baik pun mati tak bangkitlah. Mari Rasulullah ajar benda-benda yang mulia di sisi Allah pun kita mati tak bangkit dah. Jadi begitu juga dengan golongan-golongan yang beriman. Tidak ada nilai iman mereka kalau sekadar mati, matilah. Jadi juga tidak ada kegusaran bagi orang-orang yang tidak beriman. Tidak ada rasa keluh kesah bagi mereka yang mengkhianati Allah dan mengkhianati manusia lain. Tidak ada sebarang kerisauan dan kerunsingan bagi orang-orang yang mencuri, contoh, membunuh orang lain, merogol, merompak dan sebagainya. Kalau sekadar semua manusia berakhir dengan nama mati, lepas tu tak ada apa. Jadi macam, rugilah Nabi mari duk habak pompang, mati lagu tu. Jadi kalau itu kita boleh gunakan sebagai falasi, sebagai nak balas balik, kalau hidup zaman tu boleh sebut dekat Abu Jahal dan Abu Lahab yang bila Nabi mari, yang kamu anggap bawa ajaran baru yang berlawanan dengan pemikiran dan adab resah, yang berlawanan dengan peninggalan nenek moyang sebelum ni, kamu anggap Nabi Muhammad ni bawa ajaran yang sesat di sisi kamu. Kamu tuduh baginda dengan pelbagai gelaran, kamu tuduh baginda dengan pelbagai labelan. Jadi apakah nilai dan signifikan tuduhan tersebut
Kalau kamu mati pun dalam keadaan tersebut, Nabi wafat dalam keadaan tersebut pun, yang kamu anggap sesat tu tak bangkit-bangkit. Jadi tak ada guna kamu duk tohmah dia sesat ke, kamu mati dia mati, tak ada apa. Tak ada guna kamu duk pelbagai labelan kepada Nabi, ahli sihir ke, orang gila ke, gila pangkat ke, gila kuasa, gila wanita pun, dia mati tak bangkit apa. Kamu hak duk lawan pun tak bangkit apa. Tak ada nilai. Tapi inilah yang harus difahami kenapa di dalam agama kita beriman kepada hari akhirat, yakni kena meyakini kita akan bertemu dengan Allah, itu menjadi asas dan teras kepada akidah. Ini kita perlu faham. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa mereka yang tidak mahu bertemu dengan Allah ni kerana mereka tidak takutkan azab kepada Allah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir dia. Orang yang tidak mempunyai keyakinan dalam hati dia untuk bertemu dengan Allah, orang yang tidak ada keyakinan dalam hatinya bahawa akan adanya hari kebangkitan. Jadi nisbah dia, kalau kita sebagai orang Islam, yang boleh saya sipi-sipikan, miripkan, persiskan ialah jenis manusia yang hidup di atas dunia ini tetapi dia tidak menjadikan akhirat, tidak menjadikan pertemuan dengan Allah sebagai fokus dalam hidup dia. Orang Islam ni kenapa perlu sangat fokus pada hari akhirat? Kerana setiap amalan, setiap tindak tanduk, setiap perbuatan kita akan jadi risau, kita akan jadi runsing, kita akan jadi gerun kerana akan dinilai oleh Allah. Akan dinilai oleh Allah ni. Itu jadi risau. Kalau mati saja Allah tak nilai, nak risau apa? Sebab tu bahasa paling mudah, walaupun mungkin orang anggap lawakkan ke kelakar, kalaulah kita mati sekadar mati, baik jadi orang baik ke baik jadi orang jahat? Mati sekadar mati, tak ada balasan. Bang lagu mana? Baik jadi hak baik ke baik jadi hak jahat? Baik jadi hak jahat lah. Aku buat jahat pun tak kena apa, buat baik pun tak ada apa pun. Hang duk semayang pun Allah tak nilai, aku bunuh orang pun Allah tak nilai. Kalau kita nak cakap secara lawak, secara sembrono lah, secara bodoh. Tapi bukan, kita ada tujuan yang lebih penting, akhirat tu. Sebab bila kita hidup atas dunia ni, kita kena faham. Ni kalau kita nak bercakap atas nilaian kecenderungan, muyul, hawa nafsu kita. Kita nakkan benda-benda yang hanya mengembirakan dan menyeronokkan hati kita. Tanyalah siapa-siapa pun, kita hidup atas dunia, kita nak Allah bagi hanya benda yang seronok, benda yang mengembirakan kita. Kalau boleh hak jenis sedih-sedih, hak jenis duka-duka lara, hak jenis gelisah tu tak mau langsung masuk dalam kamus kehidupan kita. Tapi itu bukan hidup kita atas dunia ni. Pasti Allah akan selangi dan recycle dengan dua benda tadi. Contohlah, kita hidup ni Allah bagi nikmat kesihatan, dan kita tidak boleh mengharapkan sama sekali bahawa kita ni akan sihat sepanjang masa. Pasti Allah akan selangi dengan rasa sakit. Bila kita ni berharta, kaya, kita tak akan kaya selama-lamanya. Pasti Allah akan selangi dengan kesempitan hidup, dengan miskin, dengan fakir contoh. Bila kita ni gembira, pasti tidak gembira selama-lamanya. Pasti Allah akan selangi dengan perasaan sedih, perasaan duka. Bila kita ni muda, Allah akan selangi dengan tua. Bila kita ni kuat, Allah akan selangi dengan kelemahan. Itulah kehidupan kita. Dan kita nak cari hak benda yang kekal, hak tak berubah. Kita mengharapkan benda tu atas dunia, kita tak akan dapat. Tapi orang akhirat, orang beriman ni fokus di akhirat tu sebab benda hak dia nak ikut kecenderungan dia tadi hanya akan dapat pada akhirat. Bila masuk syurga, muda tak tua-tua, gembira tak sedih-sedih, kenyang tak lapak-lapak, contohlah nisbah atas bercakap. Maksudnya hak kita nak atas dunia tu, fokus tumpuan dia, orang beriman akan tune pada akhirat. Hak ni hak kita nak lalui, pasti Allah akan bekali dengan dua benda tadi. Tapi bagi orang yang beriman, hidup atas dunia ni, tadi kita bercakap atas hawa nafsu. Tapi bila kita bercakap atas keimanan kepada Allah,
dalam bentuk mana pun Allah bagi kepada kita, kita memahaminya itu adalah ujian daripada Allah, ada hikmah di sebaliknya. Pasal apa Allah bagi hati aku senang? Ada sebab dia. Pasal apa Allah bagi hati aku sedih? Pasal apa Allah bagi kaya? Pasal apa Allah bagi miskin? Orang beriman atas neraca agama, dia punya pemikiran lain. Hak kita cakap tadi atas umum hawa nafsu. Memang manusia nak hak seronok-seronok je lah. Hak mari sedih-sedih, duka-duka, tak mau dia. Okey. Baik. Siapakah sebenarnya yang dirujuk dalam ayat ini? Siapakah yang dirujuk? Contoh. Di dalam tafsir Imam Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi menyenaraikan 5 nama yang dimaksudkan daripada golongan kafir musyrikin Mekah yang terlibat dengan penolakan ni. Dalam tafsir Imam Baghawi ada perkataan daripada Qatadah. Qatadah kata ayat ni merujuk kepada musyrikin Mekah umum. Tetapi Muqatil mengatakan bahawa dia merujuk kepada 5 individu. Baik. 5 individu tersebut ialah yang pertama. Nama dia ialah, siapa agak-agak? Siapa agak-agak? Hak jenis nama-nama famous, hak jenis tolak Al-Quran, lawan Nabi, suka hina Nabi ni, siapa dia? Pertama ialah Abdullah bin Umayyah Al-Makhzumi. Nombor 1, Abdullah bin Umayyah Al-Makhzumi. Nombor 2, Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dua-dua ni datang daripada satu suku, suku Bani Makhzum. Yang ketiga, nama dia Mikrar bin Hafsin. Mikrar bin Hafsin. Yang keempat, nama dia ialah Amru bin Abdillah bin Abi Qis Al-Amiri. Amru bin Abdillah bin Abi Qis Al-Amiri. Yang kelima, nama dia As bin Amir bin Hashim. Okey, saya ulang balik. Pertama, Abdullah bin Umayyah. Yang kedua, Al-Walid bin Al-Mughirah. Yang ketiga, Mikrar bin Hafsin. Yang keempat, Amru bin Abdillah bin Abi Qis Al-Amiri. Dan yang kelima ialah As bin Amir bin Hashim. Dan kalau kita melakukan semak ulang, ada satu lagi tafsir yang besar, tafsir Mafatihul Ghaib, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Berdasarkan daripada riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Imam Fakhruddin Ar-Razi sebut nama yang berbeza dalam tafsir dia. Nama yang ada dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, nombor 1 ialah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Nama nombor 2 dalam tafsir Imam Baghawi, duk nombor 1 dalam tafsir ni. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Wa'il bin As As-Sahmi, iaitu daripada suku Bani Saham. Yang ketiga, Al-Aswad bin Al-Muttalib. Yang keempat, nama dia Aswad juga, bin Abdin Yarus. Yang kelima, Al-Haris bin Hanzalah. Itulah perbezaan kelima-lima nama yang disenaraikan. Dia satu dalam tafsir Imam Baghawi, yang kedua dalam tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi mereka lah yang dinisbahkan kepada menghina dan menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Baik. Tengok apa kata depa? I'ti bi Qur'anin ghairi haza au baddil. Datangkanlah satu kitab selain daripada Al-Quran ini atau gantikanlah ayat-ayatnya. Okey, kita boleh tengok ni bentuk respon daripada mereka. Kita buat satu taswirul fanni, gambaran, imajinasi di dalam akal, dalam pemikiran kita, satu peristiwa yang mana suatu ketika Rasulullah datang kepada mereka, Rasulullah baca ayat-ayat Al-Quran sebagai hujjah-hujjah, dan mereka balas balik, respon balik dengan berkata kepada Rasulullah,
wahai Muhammad, datangkanlah satu kitab selain daripada Al-Quran. Oh, tak mau. Hak Nabi datangkan Al-Quran, hak Nabi baca tu mereka tak mau. Kalau kamu nak mari satu kitab, bawa kitab hak selain Al-Quran, ataupun kalau nak kekalkan Al-Quran, badih. Kamu tukar, kamu gantikan ayat-ayat dia. Apa maksud dia tu? Baik, dalam tafsir Imam Baghawi yang ada nama 5 orang tadi. Pertama, bila disebutkan tentang mana tadi? I'ti bi Qur'anin ghairi haza. Datangkanlah satu kitab selain daripada Al-Quran ini. Merujuk mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak menyeru mereka, dakwah mereka supaya meninggalkan bentuk kesyirikan yang mereka duk buat selama ni. Jadi Nabi mari ni, ajaran Islam yang Nabi bawa ni untuk meluruskan tauhid dengan cara yang betul dan sebenar. Yang kamu duk buat ni ialah satu perbuatan yang syirik, menduakan Allah dari sudut kamu beribadah, dari sudut kamu memohon dan berdoa selain daripada Allah. Tu benda syirik. Jadi aku mari ni nak rilis benda tu, nak buang benda tu. Kalau kamu nak beribadah, beribadahlah semata-mata kerana Allah. Kamu nak berdoa, nak bermohon, nak bermunajat, mintalah hanya kepada Allah. Jadi mereka minta dengan Nabi dari sudut perkataan tadi, jangan minta wahai Muhammad kepada kami untuk kami tinggalkan penyembahan kepada berhala-berhala kami. Hak nama dia Lata, hak nama dia Manat, hak nama dia Hubal, hak nama dia Uzza. Jangan minta kami tinggalkan benda ni. Dan jangan kamu sebut dan khabarkan di hadapan kami tentang aib-aib dan kejelekan-kejelekan serta kelemahan berhala-berhala kami. Hak kami duk sembah, hak kami duk bermohon padanya, kamu jangan ceritalah bab-bab kelemahan dia, bab-bab aib dia, bab-bab jelek dia. Sebab kita dah pernah baca ayat sebelum ni hak berkaitan dengan lalat tu kan. Hak mari lalat duk atas hidung berhala tu, bukan kata nak halau kawan tu, nak hembuh kawan tu pun tak boleh, nak kuih tangan kawan tu pun tak boleh. Nak habaq tu aib dan kelemahan. Jadi tu yang pertama. Jangan duk ajak kami tinggal benda tu dan cerita aib dan kelemahan berhala. Au badilhu. Ini Imam Baghawi sebut ataupun tukarkan, gantikan ayat-ayatnya ialah merujuk kepada tukarlah ayat-ayat yang bersifat azab dan ancaman kepada ayat yang bersifat rahmat. Tak mau dengar hak jenis kena seksa dalam neraka, hak jenis akan dibakar oleh Allah, ni tak mau dengar. Mari ayat-ayat yang mengembirakan, ayat-ayat berbentuk rahmat, dan tukarlah ayat-ayat yang berbentuk halal jadi haram, hak haram jadi halal. Why? Sebab mereka masih tetap nak buat apa? Nak buat apa yang mereka duk buat selama ni. Yang kita kata minum arak, haram ke halal? Haram, tapi nak suruh jadi boleh. Tanam anak perempuan hidup-hidup tak jadi salah, nak kata benda tu betul. Bernujum ke, bid'ah ke, khurafat ke, tahyul-mahyul ke, nak suruh boleh. Benda-benda tu mereka nak suruh tukar, halal haram, halal jadi haram, haram jadi halal. Baik, tu tafsir Imam Baghawi. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi, ada perbahasan yang lebih panjang dan kita anggap detail. Baik, Imam Qurtubi bila disebutkan ayat ni dalam tafsir beliau, pertama ialah kita kena faham konteks tu. Pertama, mereka nak satu kitab, hak mereka minta tu dua benda. Satu kitab hak selain daripada Quran terus. Jangan bawa Quran, bawa satu kitab lain. Yang kedua, kalau nak bawa Quran juga, tukar ayat-ayat dia. Tu. Baik, disimpulkan oleh Imam Qurtubi ada 3 pandangan dan pendapat. Pertama ialah mereka minta sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Imam Baghawi tadi. Tukar ayat-ayat yang berbentuk ancaman dan azab kepada ayat-ayat yang berbentuk rahmat dan mengembirakan. Ini adalah pandangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua ialah mereka minta
supaya tidak meninggalkan amalan-amalan yang mereka warisi daripada nenek moyang tu tentang penyembahan kepada berhala-berhala tadi, dan jangan menceritakan aib-aib, kelemahan-kelemahan dan kepincangan-kepincangan berhala mereka. Itu adalah pandangan daripada Ibnu Isa. Dan yang ketiga ialah minta Nabi ganti dan buang ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, yang mana Allah akan balas. Orang buat baik balas macam ni, orang buat jahat macam ni. Buang ayat-ayat macam ni, kami tak mau dengar, kami tak suka. Ni adalah pandangan daripada Az-Zujaj. Jadi dalam Qurtubi dia mendetailkan ketiga-tiga bentuk permintaan daripada mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah mengajarkan kepada Rasulullah apa jawapan yang seharusnya, jawapan yang terbaik untuk dijawab kepada mereka. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidaklah layak bagi aku, tak boleh bagi aku, tak patut bagi aku, tak berhak bagi aku untuk mengganti dan mengubah ayat-ayat yang kamu minta tadi. Min tilqa'i nafsi, bagi pihak diri aku sendiri. Ataupun bahasa yang lebih cantik kita kata, aku ni tak layak dan tak berhak untuk ubah dan ganti ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran tu mengikut kemahuan dan selera diri aku sendiri. Kenapa? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Kerana sesungguhnya aku hanyalah mengikuti, menuruti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada aku. Baik, ini jawapan yang terbaik. Pertama yang kita nampak di sini ialah ada beberapa benda. Pertama ialah nilai amanah dan tanggungjawab. Maksudnya kalau Rasulullah menuruti kemahuan mereka, mereka nak ayat-ayat yang memenuhi kecenderungan mereka, muyul hati dan jiwa mereka, yang ikut selera dan cita rasa mereka, bermakna Rasulullah dah membelakangkan amanah dan tanggungjawab baginda sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah. Jadi tak ada basi, bahasa budak-budak ini apa? Basa-basi, tak ada kompromi, kena bertegas tentang benda ni. Sebab ni berkaitan dengan hak Allah, bukan hak manusia ni. Bila berkaitan dengan hak Allah, dia tak ada kompromi, dia tak ada tolak ansur, tak ada basa-basi. Dia kena tegas. Ni adalah amanah, ni adalah tanggungjawab. Aku tak ada hak langsung, dan sememangnya bukan jadi hak Nabi untuk ubah ayat-ayat Allah, walaupun dia itu Nabi dan Rasul, manusia yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah. Itu bukan hak Nabi. Kerana ayat-ayat tersebut bukan milik Nabi, bukan kepunyaan Nabi. Tapi ayat-ayat tersebut datang daripada Allah, merupakan amanah dan tanggungjawab kepada Rasulullah untuk menyampaikan sebagaimana yang baginda terima. Tidak pernah tercatat dalam sejarah, walaupun kita nak cari, kita nak korek, kita nak teliti, bahawa Rasulullah mengubah walaupun satu kalimah, apatah lagi dalam jumlah yang lebih besar, satu ayat atau beberapa ayat, kerana nak memenuhi selera dan cita rasa orang yang didakwah. Aku kena tukar ni, nak suruh dia rasa seronok. Aku kena tukar ni, nak suruh dia rasa senang untuk masuk. No, tak ada kompromi untuk hal tersebut. Itu bukan hak Rasulullah. Itulah diajarkan oleh Allah bagaimana cara nak menjawab golongan ini. Yang kedua, juga ini adalah pesanan, mesej bagi kita hari ini. Apa yang kita sampaikan seharusnya memenuhi kriteria. Apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Quran, apa yang disebutkan oleh Nabi. Orang suka ke orang tak suka, itulah dia. Baki lagi orang suka kat kita kerana kita sebut benda tu, sukalah. Orang tak suka, orang tak seronok, orang akan terasa sebab kita sebut benda tu, terasa pilah. Sebab itulah hakikat dia, sebab itulah kebenaran dia. Jangan sesekali kita ubah kerana nak memenuhi cita rasa orang, kerana nak menjaga hati orang,
Kerana nak mencari pengikut dan ramainya follower, kita mengubah-ubah benda tersebut ikut selera kita. Kalau aku ubah sikit, kalau aku ejah sikit, mesti ramai ikut aku. Mesti ramai suka ceramah aku. Mesti ramai suka penerangan aku. Kalau aku ejah sikit je, pelari sikit je. Tapi ni amanah, ni tanggungjawab. Maksudnya kita akan membelakangkan Allah, kita akan membelakangkan Rasulnya. Dalam dunia ni, percayalah tuan-tuan, jelas dan pasti tak ada siapa manusia pun yang lebih dan paling takutkan Allah kecuali Nabi. Ni pun membuktikan Nabi pun tak berani nak ejaz. Walaupun benda tu boleh mendatangkan keuntungan kalau kira. Kalau aku ejaz, mesti dia seronok. Kalau aku tukar, mesti dia nak mari. Kalau aku ejaz, mesti dia nak terima. Tapi ditolak semua benda-benda tu kerana dia adalah kecenderungan kita sendiri, bukan kehendak Allah. Dan begitulah juga bila kita berhadapan dengan Quran, berhadapan dengan hadis, kena cerita sebagaimana yang sebenar, bukan ikut selera kita, bukan pakai otak kita. Baik. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sesungguhnya, ini lagi padu ni. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang agung, pada hari yang besar, merujuk pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. In asaitu rabbi, sekiranya aku mendurhakai akan Tuhanku. Kalau aku buat juga benda tu, aku membelakangkan Allah, aku mengkhianati Allah, aku mengkhianati amanah dan tanggungjawab penyampaian ni, aku bimbang, aku akan bertemu dengan Allah dan Allah akan mengazab orang-orang yang mengkhianati amanah, orang yang mengkhianati tanggungjawab. Jadi antara sifat orang yang bertakwa kepada Allah, dia begitu berhati-hati bila berkaitan dengan Allah, dan dia begitu cermat berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Antara sifat orang yang bertakwa ialah dia takut kalau dia buat salah, dia takut kalau dia buat dosa. Sebab poin dia, tening dia nak pergi mana? Nak pergi hari nak bertemu dengan Allah tu. Kalau boleh, jaga sungguh, cermat sungguh, takut buat salah, takut buat silap, takut buat dosa. Ni bab orang bertakwa, dia tak ada pointer dah kita nak berbicara dosa besar, dosa kecil. Tetapi tune dia pergi kepada siapa aku buat dosa. Kalau kita ni, alah hak kecil je, bukan hak besar pun, duk main ayat kecil besar lagi. Tapi orang yang ada sungguh-sungguh sifat takwa, dia bukan tune pada kecil dan besarnya dosa tu, tapi hak kecil ke hak besar ke, kepada siapa aku buat dosa ni? Allah ni. Bukan main-main. Jadi bila dia buat salah, bila dia buat silap, dia akan rasa gerun. Aku akan jawab depan Allah ni. Ni tanggungjawab, ni amanah. Berkemungkinan sekiranya aku tersilap, aku terbabas, aku tergelincir, bukan setakat aku seorang yang akan sesat, aku boleh menyesatkan orang lain yang ikut di belakang aku. Jadi dia cukup jaga. Saya dah cerita sebelum ni, sifat orang bertakwa. Ada 4 benda nak jadi seorang yang bertakwa, yang sempurna. Ada 2 benda yang kita kena buat, ada 2 benda yang kita kena tinggal, barulah capai sifat takwa yang sempurna. Saya sebut 2 benda yang kita kena tinggal dulu. Pertama ialah jangan berlaku atau bersikap sombong. Ni sifat yang kita kena buang kalau nak jadi manusia yang bertakwa sungguh. Kerana bila ada sifat sombong, sifat takwa tak akan masuk. Sombong saja, hak kita nak jadi orang bertakwa tu, dia tak mai, dia tak akan masuk. Sebab sifat sombong ni biasanya dia akan lebih kepada menolak kebenaran dan merendah-rendahkan orang lain. Jadi kalau jenis kita ni sombong, tak mau kebenaran, memang susah nak jadi manusia yang bertakwa. Bila kita bercakap tentang benda yang hak, benda yang benar, benda yang pasti, benda yang sungguh, mari daripada sesiapa pun kita kena terima. Dia tak boleh dah kita nak main puak, kita nak main grup, kita nak main labelan, mentang-mentang hak bercakap tentang benda yang dia cakap tu betul. Itu bukan kumpulan kita tu.
Tu bukan grup kita tu, tapi ada cakap tu betul tak? Betul, kita kena terima, tu betul. Tapi sebab kita bermain dengan sentimen, grup lain tu mesti salah, mesti dia silap faham, boleh kita buat ayat macam-macam. Alasannya tak mau terima kerana dia bukan golongan kita. Tapi mari golongan kita lingkup apa pun, terbalik kalau kereta ni sebab kereta gedung-gedung, confirm lah golongan kita mesti betul punya. Jangan buat perangai macam tu. Betul-betul. Bahkan kalau pengucapnya seorang Yahudi sekalipun, Nasrani sekalipun, kontak dia nak habaq, kalau dia cakap tu benda sungguh, dia cakap tu benda sungguh lah, nak kata apa lagi. Kalau dia orang Islam tapi bohong, dia orang Islam menipu, kita kata dia bohong, kita kata dia menipu, nak kata sungguh apa? Jadi janganlah angkat sentimen agama sebab dia orang Islam mesti aku percaya, tu kafir, Yahudi lagi Allah laknat, mesti bohong. No. Jadi nombor satu, jangan sombong. Yang kedua, jangan mengambil sikap mengikut secara membuta tuli. Jangan taklid buta kita panggil. Maksudnya, bila kita belajar, kita ada usaha untuk sama-sama belajar, sama-sama cari kebenaran. Tak salah pun. Aku dengar malam ni Ustaz mengajak Masjid Binjai. Dia cerita macam-macam lah, Imam Barawi lah, Imam Qurtubi. Sungguh ke ada? Tak ada masalah, cek balik. Kalau silap, beritahu. Ni ada kesilapan, ni ada kesilap fahaman, ni ada penyelewengan contoh. Balik hak saya sebut tadi, betul ke tak 5 nama dalam Barawi tu Ustaz sebut tu, betul ke tak tu? Cek balik. Kita sama-sama belajar, usaha cari kebenaran. Bukan kata terima bulat-bulat kalau Ustaz sebut tu, mesti confirm betul dah dia Ustaz. Tak mau ada sifat tu. Sebab kita nak berhati-hati dan berjaga tu. Okey, iaitu yang kena tak ada. Yang kena ada ialah apa? Tadi, rasa terancam, rasa takut, rasa gelisah kalau kita buat salah. Bersalah ni dalam syariat, dalam agama ni tak boleh benda ni. Allah marah, Nabi tak suka benda ni. Kena ada rasa benda tu kita akan bertemu dengan Allah. Bila benda tu Allah marah, bila benda tu Nabi tak suka, aku akan hadap Allah besok lagu mana. Jangan duk main buat benda tadi. Benda kecil, dosa kecil saja. Aku bukan buat dosa tahap besar pun. Syirik pun syirik sipi-sipi saja. Tak ada syirik sipi-sipi lah. Tak ada khurafat sipi-sipi lah. Yang keempat, hak kita kena ada ialah apa? Jauhilah mengikuti hawa nafsu sendiri, kecenderungan kita tu. Kalau kita bercakap atas hawa nafsu, tak ada lapik atas neraca agama, tanyalah sesiapa pun jiwa ni, dia nak buat semua benda kalau nak ikut hawa nafsu. Contoh kita ambil bab makan. Kalaulah tak ada halal haram, kalau tanya jiwa kita, semua benda kita nak tala. Semua benda kita nak makan kalau boleh. Tapi kak tersekat, kak tekan break tu, Allah tak bagi. Kacik break tu, Allah kata haram. Kalau bab minum, sama, nak minum semua. Kalaulah kata tak ada halal haram, nak asal nak try tak arak bang? Bukan ajak suruh minum arak ni tak. Kalau kata tak ada konteks halal haram, arak kita rasa nak minum. Dah Allah kata tak halal, Allah kata tak haram, takkan tak mau try rasa dia macam mana. Tapi bila kata haram, bila kata tak boleh, kacik break. Hani boleh buat, hani tak boleh buat, hani ditegah, hani disuruh. Ikut je lah, follow je lah. Kalau kita nak jadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Habis ya? Habis boleh berhentilah. Okey. Nasihat terakhir untuk diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan tadi. Ambil rumusan 3 benda. Apa saja yang datang daripada Allah, apa saja yang datang daripada Rasulullah, sama ada bentuk perintah atau larangan, ikut saja. Ikut saja. Sebab saya sebut banyak tempat dah juga ni. Ilmu ni dia macam ni. Dia ada ilmu yang berbentuk transmitted knowledge. Apa dia transmitted knowledge? Ilmu nukilan. Ilmu yang dinukil, ilmu yang diambil. Contoh ilmu wahyu lah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu. Maksudnya jenis ilmu yang transmitted knowledge ni kita tak akan dapat, kita tak akan capai kecuali mengambil daripada orang lain. Ayat anak sedap lagi, berguru dengan orang lain.
Maksudnya kita tak akan faham Quran, kita tak akan faham hadis, tak akan faham fiqh, kecuali kena cari tok guru, duduk depan tok guru, belajar sungguh. Belajar sungguh. Ini dipanggil ilmu nukilan. Tidak dapat tidak, memang kena ambil dengan orang lain. Kita tak boleh nak reka-reka sendiri. Aku nak reka lah tafsiran yang ulama ni sebut macam ni. Aku nak ubah ayat dia, ubah baris dia sikit, mesti makna jadi lain. Kita nak guna ikut selera kita. No. Itu kena ikut panduan. Ada disiplin ilmu. Baik. Manakala yang kedua disebut actual intellect. Ini ilmu yang bersifat akliyah, menggunakan logik dan rasional. Contoh seperti ilmu matematik dan sebagainya lah, tak guna akal. Tetapi biasanya pendekatan antara ilmu nukilan, transmitted knowledge dengan actual intellect ni, kalaulah ada persoalan berbentuk why, bukan huruf Y, W-H-Y, mengapa ni biasa bila berhadapan dengan transmitted knowledge, kita kena ambil seketul Y tu duduk di belakang. Kena duduk belakang. Contoh, mengapa kita kena semayang? Contoh ayat-ayat macam tu. Mengapa kita kena bayar zakat? Mengapa kita kena kahwin? Mengapa kita kena buat ibadat haji? Mengapa ni? Duduk belakang. Jawapan paling sederhana dan senang, pasal apa kena semayang? Allah perintah. Pasal apa kena bayar zakat? Allah suruh. Pasal apa kena buat baik, berakhlak mulia, beradab mulia? Nabi perintahkan. Tak boleh kira. Faham tak? Tu je jawapan dia. Tapi bila berdepan dengan actual intellect, hak tadi kena duduk depan. Contoh, ilmu matematik akliyah. 2 campur 2 jawapannya ialah 4. Kita nak jawab, style dia sama macam tadi. 2 campur 2, kenapa 4? Sebab cikgu aku habaq. Faham tak? 2 campur 2 pasal 4, sebab apa saya kata 2 campur 2, 4. Jawapan cikgu bagi betul ke tak betul? Betul. Yang abah kita bagi? Betul. Tapi dia tak kemas untuk jawab macam tu. Dia tak jawab macam yang pertama. Pasal apa kita kena semayang? Allah suruh. Tak ada siapa boleh takwil dah. Pasal apa kena ni? Ini pasal apa 2 campur 2, 4? Cikgu aku habaq. Jenis actual intellect dia tak terima. Dia nak benda hak belakang tadi why. Pasal apa hakikat kebenaran dia 2 campur 2 kena jadi 4. Aku kena cari ni. Pasal apa 2 campur 2 mesti jadi 4. Dia tak mau dengar cikgu aku habaq 4. Mestilah betul. Abah aku habaq 4, dia tak mau dengar benda-benda habaq ni. Faham tak? Jadi umat Islam kena ada 2 function tu, kena hidup. Barulah ilmu tu akan jadi lebih terbuka. Kita ni akan lalu dua-dua benda tu. Jadi pandailah kita memilih dan meneracakan mengikut konteks dan keperluan semasa dan kehidupan kita. Tu yang pertama tadi. Yang kedua, jangan kita mengubah-ubah kerana nak mengikut kecenderungan hawa nafsu kita sendiri pun. Ayat ni nampak macam dia jadilah jenis macam ni. Kadang-kadang benda tu jadi dekat kita, tahu tak? Apa yang mereka minta dengan Nabi ni. Kita kadang-kadang berpegang kepada satu benda yang membolehkan sesuatu. Tetapi kita kata jumhur ulama ke, sebahagian besar ulama ke, tidak membolehkan hal tersebut. Tapi sebab hati dan jiwa kita nak pegang hak boleh ni, baca ulama muktabar ni pun tak boleh. Baca ulama masyhur ni pun tak boleh. Baca ulama terkenal, ada mana aku mesti cari juga satu pandangan ulama. Dia jenis nak cari juga hak muyu kita, hak cenderung kita tu. Nak bagi sedap biar bila cakap pasal apa hang buat, ada ulama tu walaupun terpencil contoh. Kita nak juga cari-cari hak jenis macam tu. Kita tak nafikan lah pendapat-pendapat tu akan sentiasa ada saja. Bila kata hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni ya, hak ni tak, akan sentiasa ada. Tapi carilah yang lebih bersifat kemas. Baik, ni sering berlaku lah. Kita pernah sebutlah sebelum ni pun, cuma nak ulang. Bila kita ni kadang-kadang minta sesuatu hukum, kita minta sesuatu hukum atau pendapat, kita orang awam, kita netizen lah kita sebut hari ni, berlaku satu benda dalam hidup kita, kita tak tahu apa yang kita buat atau kita terbuat tu boleh ke tak boleh dalam agama.
Jadi kita ambil daripada hal tersebut untuk tanya kepada mereka yang lebih berautoriti dan berilmu. Siapa? Bab agama aku kena tanya ustaz. Bab agama aku kena tanya Tok Kadi ke, Ketua Mufti ke, ulama-ulama besar ke. Jadi jenis bila kita nak bertanya ni, ada jenis manusia yang memang dia jujur, dia nak tahu sungguh hasil daripada perbuatan dia ataupun dia terbuat sesuatu tu boleh ke tak boleh. Ustaz, Tok Guru, Tok Mufti, Tok Kadi, Tok apa sekalipun, dalam hidup saya ni saya pernah buat benda ni ataupun saya terbuat benda ni. Jadi hak saya buat atau terbuat ni, hukum dia yang sebenar boleh ke tak boleh? Halal ke haram hak saya buat ni? Dia nak tahu sungguh. Jadi bila diberitakan pada dia, diberitahu hukum yang sebenar, dia turut sungguh, dia follow sungguh. Benda ni tak boleh. Tak boleh. Jadi saya dulu tu saya buat dalam keadaan saya jahil, saya tak erti, saya tak tahu. Saya bertaubat daripada benda tu, insya-Allah akan datang saya tak buat, saya tinggal dah. Dia nak tahu sungguh. Ada jenis orang yang dia tanya sesuatu tu, sedangkan jawapan hak dia nak, dia letak dah awal-awal lagi, dia tak tanya lagi. Tapi kalau boleh, bila aku tanya ustaz ni, jawapan dia bagi boleh aku buat tu, dia letak dah jawapan tu, tak jumpa lagi ustaz tu, tapi dia letak dah hak dia buat tu, biar ustaz kata boleh, dia pi dengan bawa benda tu. Jadi dia pun tanyalah, ustaz, cerita dia macam ni, bla 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 ABC sampai Z. Okey, apa hukum dia di sisi agama ustaz? Hukum dia adalah haram. Tengok, berlawanan dah dengan hak dia nakkan jawapan tu. Jadi bila kawan ni kata haram, dia duk letak dah bawa biar benda ni boleh, biasanya apa akan berlaku? Ni kita kata konteks berlawanan dengan hak pertama, hak jujur sungguh. Dia akan tukar statement. Okey, statement dia akan buat apa? Dia bukan lagu tu juga ustaz. Dia start dah. Dia bukan lagu tu juga. Padahal cerita betul, hak mula-mula dia cerita tu betul dah. Tapi sebab dia tak mau dengar perkataan haram tu, cerita dia lagu ni. Dia ni, dia ni sikit. Tapi bila ni sikit pun, ustaz tu kata kalau lagu tu pun tetap tak boleh. Tak kena lagi. Tak kena lagi. Tadi haram, lepas tu aku corner pun tetap tak boleh. Dia nak start dah statement yang dia. Dia bukan lagu tu juga ustaz. Dia start dah. Dia sebenarnya lagu ni. Dia play out punya play out. Last sekali bila ustaz dengar, kalau lagu tu tak apalah, boleh buat lah. Boleh buat ustaz, tak apa. Itu dia nak dengar pun. Tapi dia dah selewengkan fakta, selewengkan hak sebenar. Hak betul duk mana? Hak nombor satu tu, hak sungguhnya, hak haram tu. Corner sikit pun tak boleh, corner sikit boleh. Inilah perangai manusia setengahnya. Kita dah cerita macam Piramli Habak tu lah kan. Tengok filem Piramli. Filem apa? Filem apa hak jenis kes macam ni? Seniman Bujang Lapuk. Seniman Bujang Lapuk. Dia ada satu action dalam Seniman Bujang Lapuk tu, waktu mereka syuting. Piramli jadi raja, Sudin jadi ahli nujum negara lah kan. Kemudian Piramli tu ceritalah kat Sudin, ahli nujum negara. Wahai ahli nujum negara, semalam beta bermimpi. Apa mimpi tuanku? Seketul apa? Tai unta ke apa? Seketul tumpuk tai unta jatuh atas muka beta. Itu hak betul tu. Itu hak betul pun. Jatuh atas muka beta. Jadi jawapan daripada ahli nujum negara, kalaulah seketul tai unta jatuh atas muka tuanku, alamat tuanku nak mampus. Dengar nak mampus tu tak seronok dah lah. Sebab nakkan jawapan yang menyeronokkan, mengembirakan. Tapi bila tak seronok tu, tengok statement bertukar dah kan. Sebab nak mampus tu, dia bukan betul-betul atas muka beta, tapi dia CP. Tadi tak ada ayat CP. Dia bukan betul-betul, dia CP. Kalau CP tu alamat tuanku akan ditimpa penyakit malaria tapioka. Tak mau juga. Penyakit malaria tapioka pun tak mau. Last sekali tak ada kena-mengena langsung dengan dia. Dia bukan jatuh CP. Tai unta tu jatuh atas muka director Ahmad Nisfu. Tak ada kena-mengena pun. Kalau macam tu, director Ahmad Nisfu lah yang nak mampus. Tu nak dengar kena kat orang lain dah. Itu sifat. Walaupun kita dah sebut banyak kali, tapi itu pengajaran. Jangan nak ubah-ubah. Kerana hanya nak kecenderungan dan muyul hawa nafsu kita. Nak bagi boleh hak kita nak bagi taklih hak kita tak suka, tu bukan jenis ajaran agama. Kerana dia tertakluk dengan
apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Jadi kita berhenti setakat ni. Mudah-mudahan kita semua di dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasalah serius selama mana Allah bagi rezeki umur kepada kita ni, teruskan belajar dan sentiasa mencari ilmu dan pengetahuan yang berasaskan kepada hadis-hadis, sunnah-sunnah Rasulullah. Apatah lagi yang aula dan diutamakan ialah ayat-ayat Allah, wahyu Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله